Hai, saya Nazatu Fairuz dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk membuat resepi laksa dengan cara yang lebih mudah tanpa perlu merebus ikan. Okey, kalau nak tahu cara dia, jom kita tengok resepi ni. Mula-mula kita perlu kisar dulu bahan-bahan untuk membuat kuah laksa ni. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang merah, bawang putih, cili kering dan juga sedikit belacan. Belacan tu optional, nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Tapi kalau ada belacan, rasa dia akan jadi lebih sedap. Belacan tu boleh bakar dulu sekejap sebelum kita masukkan kat dalam blender. Untuk cili kering pula boleh letak berapa banyak yang kita suka. Nak pedas ke, tak nak pedas ke, itu terpulang pada selera kita sendiri. Kemudian kita kisarkan semua bahan-bahan ni dengan sedikit air sampai dia agak hancur sikit. Tapi jangan terlalu lumat sebab lepas ni kita nak kisar ikan sardin pula. Kemudian kita boleh masukkan ikan sardin yang kat dalam tin macam ni. Masukkan ikan sekali dengan kuah dia. Tak perlu nak asingkan. Saya gunakan ikan sardin yang bersaiz sederhana dan juga yang kecil, ataupun boleh guna satu ikan sardin dalam tin yang besar. Saya tak ada tin besar, so saya gunakan 2 tin macam ni. Okey, kemudian kita kisar lagi semua bahan-bahan ni. Masa ni barulah kita kisarkan sampai semua bahan-bahan ni betul-betul hancur ataupun halus. Lepas tu boleh ketepikan dulu. Kemudian kat sini saya ada lagi satu tin sardin yang bersaiz kecil. Untuk yang ni saya hancurkan guna garfu je. Kita hancurkan kasar-kasar je, tak perlu halus sangat. Sebabnya saya nak kuah laksa tu nanti masa kita makan akan terasa ikan-ikan tu. Okay, bila dah hancurkan kasar-kasar macam ni, kita boleh start memasak. Sediakan periuk ataupun kuali yang besar. Kita masukkan semua bahan-bahan yang kita dah kisar tadi kat dalam periuk ni. Sisa-sisa yang ada kat dalam blender tu kita boleh masukkan sedikit air, kemudian tuangkanlah sampai habis. Lepas tu kita boleh masukkan lagi air kat dalam periuk ni sebab kuah tu tadi memang pekat. Untuk air ni kita boleh letak berapa banyak yang kita suka. Kalau nak kuah laksa tu pekat, kita boleh letak sikit je. Kalau nak dia lebih cair, boleh letak banyak. So untuk air tu saya tak letak sukatan yang tepat. Okey, ni pula sardin yang saya hancurkan kasar-kasar tadi. Kita boleh masukkan sekali kat dalam periuk. Bila dah nampak kuah laksa tu mula mendidih, kita boleh masukkan bunga kantan dan juga daun kesum. Dua bahan ni adalah antara bahan yang wajib yang mesti ada kat dalam laksa. Kalau ada dua bahan ni, laksa kita akan jadi lebih sedap. Masukkan juga asam keping. Asam keping tu sebenarnya walaupun nampak saya letak 2 je, tapi sebenarnya lepas tu saya tambah lagi 2 sebabnya laksa tu tak cukup masam. Untuk asam keping tu, kita boleh adjust ikut selera kita. Kalau suka laksa yang lebih masam, boleh lebihkan asam keping. Masa ni kalau nampak kuah laksa tu terlalu pekat, kita boleh tambah lagi air. Boleh tutupkan sekejap periuk tu supaya kuah ni cepat mendidih dan betul-betul masak. Kemudian kita perasakan dengan garam secukupnya. Sambil tengok video ni, jangan lupa like, komen dan share semua video-video kami yang lain. Boleh subscribe YouTube Buat Orang Lapar, follow kami dekat Instagram dan juga Facebook. Okay, bila kuah tadi dah mendidih dan masak sepenuhnya, dah cukup rasa masin masam, kita boleh tutupkan api. Bila dah siap kuah tadi, kita boleh celurkan pula laksa. Laksa ni saya gunakan laksa yang lembut, so nak celur tu sekejap je lah. Kalau kita gunakan yang kering ataupun yang keras tu, nak rebus tu memang makan masa yang lama. So saya lebih suka guna jenis yang lembut macam ni. Celur sekejap je, lebih kurang macam kita celurkan mi kuning. Bila dah lembut, kita boleh toskan dan lalukan dengan air sejuk supaya mi laksa tu tak melekat antara satu sama lain. Okey, kemudian kita hiriskan pula bahan-bahan hiasan untuk dimakan dengan laksa tu. Antara bahan-bahan yang saya gunakan adalah cili besar merah, salad, bawang, timun dan juga telur rebus. Cara potong bawang pun salah, so saya potong sekali lagi. Untuk timun ni saya lebih suka gunakan timun Jepun sebabnya rasa dia lebih rangup berbanding timun biasa. Okey, dah siap dah saya punya laksa ikan sardin. Untuk sukatan yang saya gunakan ni boleh makan lebih kurang dalam 5 ke 6 orang. Nampak senang kan cara saya buat kuah laksa? Sebenarnya saya memang suka sangat makan laksa, tapi selalunya malas nak sediakan kuah dia sebab nak kena rebus ikan, nak asingkan tulang ikan tu. So agak leceh nak buat part tu. Bila saya nampak mak mertua saya selalu buat laksa menggunakan ikan sardin dalam tin, jadi saya kongsikan resepi dia kat sini.
Cara buat laksa menggunakan ikan sardin dalam tin ni memang sangat cepat dan mudah. Dan yang penting rasa dia memang sangat sedap. Kalau suka makan laksa, boleh cuba resepi laksa ikan sardin yang saya kongsikan ni. Okey, itu je daripada saya, Nasrutul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.